Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irawadi, Cikgu Geografi di SMK Kandis, Bacuk. Jadi kita akan sambung video yang seterusnya, uh, teknik menjawab kertas geografi, kertas 2, bahagian A, soalan struktur. Di sini saya akan terangkan unit yang ketiga berkaitan dengan ombak, bentuk muka bumi, hakisan ombak. Okey. Pertama sekali saya akan tunjukkan contoh soalan seperti yang awak lihat di skrin. Ini ialah soalan yang telah keluar, soalan SPM yang sebenar, di mana telah kita diberikan dengan stimulus yang berbentuk foto, di mana calon SPM dikehendaki jadikan foto ini sebagai rujukan untuk menjawab 5 soalan yang diberi. Jadi saya akan terangkan macam mana kaedah supaya para pelajar semua dapat markah penuh. Nanti di akhir penerangan ini saya akan jelaskan. Okey, sebelum itu kita akan tengok dahulu isi-isi penting yang terdapat mengenai tajuk bentuk bumi hakisan ombak ini dalam unit yang ketiga ini. Okey. Jadi bentuk muka bumi hakisan ombak ini, yang pertama yang perlu awak tahu ialah teluk dan tanjung. Teluk dan tanjung. Okey, teluk dan tanjung ini ia terbentuk secara serentak. Okey, kalau awak tengok di skrin, ni ialah ombak ni. Ombak yang datang menuju ke pantai. Ni ombak, air ombak. Ni di sini sudah pantai. Di sini pantai. Di mana pantai ini ada batuan lembut. Yang putih itu batuan lembut. Yang hijau ini batuan keras. Batuan lembut. Batuan keras. Batuan lembut. Okey. Ini ialah susuan batuan jenis lembut dan keras secara berselang-seli. Okey. Ombak akan menghakis bahagian batuan yang lebih lembut dan melengkuk ke daratan. Kerana batuan lembut ini mudah dihakis. Kerana mudah dihakis, manakala batuan keras lebih sukar dihakis akan tertinggal. Awak boleh tengok. Ini rajah 1, ini rajah 2. Awak boleh tengok di sini. Ini batuan keras ini dia akan tertinggal di luar. Ni batuan keras. Okey. Batuan lembut akan terhakis masuk ke dalam. Okey. Yang tertonjol di luar ini dinamakan tanjung. Ini juga dinamakan sebagai tanjung. Yang di dalam ini dipanggil teluk. Itu pembentukan teluk dan tanjung. Okey. Seterusnya bentuk muka bumi yang kedua. Bentuk muka bumi yang kedua ialah gua laut. Di kawasan pantai, di tepi pantai, di tepi laut ada gua. Ada gua. Bukan sahaja di kawasan berbukit yang ada gua. Okey. Macam mana gua laut ini terbentuk? Di sini kalau awak biasa pergi ke Langkawi, paling dekat di Kelantan kita ni di Bukit Keluang, awak akan jumpa bentuk muka bumi seperti ini. Ini dinamakan sebagai gua di pinggir laut. Macam mana ia terbentuk? Okey, gua laut ini ia terbentuk akibat daripada hakisan ombak. Akibat daripada hakisan ombak secara hidraul dan lelasan terhadap cenuram yang mempunyai banyak rekahan-rekahan. Batuannya ada banyak rekahan. Ini saya buat satu keratan rentas. Yang biru ini air laut. Jadi air laut ini dia sentiasa menghakis batuan-batuan yang mempunyai celah-celah tu dia ada rekahan. Jadi lama kelamaan rekahan ini akan runtuhlah.
dia akan runtuh, yang akan tinggal batuan keras sahaja. Okey, jadi air yang memasuki rekahan cenderam ini akan meluaskan lagi rekahan. Semakin lama dia semakin luas dan semakin dalam. Lalu membentuk lubang besar di kaki cenderam ini. Ni kawasan kaki dia akan menjadi semakin lama semakin besar. Jadi lubang inilah yang dinamakan sebagai gua laut. Ini proses hakisan. Hakisan ombak. Gua laut. Okey. Satu lagi ialah gerbang laut. Ini bentuk muka bumi yang ketiga, dinamakan sebagai gerbang laut. Pintu gerbang. Pintu gerbang. Awak semua kenal saya rasa dengan pintu gerbang. Okey, gerbang laut ini ia akan terbentuk apabila dua buah gua yang letaknya bertentangan di sebuah tanjung bergabung akibat hakisan ombak secara hidraul dan lelasan. Okey, maksudnya air laut ini akan sentiasa menghakis. Akan sentiasa menghakis, lama kelamaan menyebabkan semakin lama batuan ini akan runtuh, membentuk lubang. Akan terjadi satu lubang dan kita boleh tembus ke sebelah sana yang letaknya bertentangan di sebuah tanjung lah biasanya keadaan ini berlaku. Jadi keadaan dia macam ni. Awak boleh berjalan. Kalau kawasan ini airnya cetek, awak boleh berjalan masuk bawah dia ni, keluar sebelah sana. Kalau kawasan ni dalam, boleh guna sampan ataupun bot. Itu gerbang laut. Okey. Okey. Dan gerbang laut ini ada kalanya akan terhapus. Dia akan terhapus. Bukan maksudnya terhapus, terlupus. Dia akan dipenuhi oleh air. Dipenuhi oleh air apabila berlaku fenomena air pasang. Air pasang di laut lah. Jika semasa air surut, gerbang ini menjadi lebih luas. Semasa air surut, gerbang lebih luas dan mudah untuk dilalui. Proses pembentukannya disebabkan oleh hakisan. Ingat tu. Okey. Seterusnya ialah batu tunggul. Batu tunggul. Pembentukan batu tunggul dan tunggul sisa. Ini dua bentuk muka bumi yang berbeza. Tapi mengapa ia digabungkan sekali? Ini kerana batu tunggul inilah yang akan menjadi tunggul sisa. Dia asal-usul dia batu tunggul. Dalam satu jangka masa yang tertentu, ia akan berubah menjadi tunggul sisa. Okey. Batu tunggul dan tunggul sisa ini, dia terbentuk akibat runtuhan bumbung gerbang laut. Gerbang laut yang kita belajar tadi, yang mengalami hakisan dan juga lulu hawa. Okey, lulu hawa, apa maksud lulu hawa? Hakisan ialah proses pemecahan batuan disebabkan oleh ejen semula jadi, seperti angin dan air. Lulu hawa maksudnya proses pemecahan batuan disebabkan oleh cuaca ataupun iklim yang menyebabkan lama kelamaan batuan di situ akan terluluh, akan pecah. Okey. Jadi pendedahan batu tunggul yang berterusan terhadap hakisan ombak dan juga cuaca akan membentuk tunggul sisa. Kalau awak lihat di skrin ini,
Ini batu tunggul. Batu tunggul ini dia lebih tinggi ya daripada tunggul sisa. Batu tunggul inilah yang akan mengalami hakisan dalam satu jangka masa dia akan menjadi lebih kecil. Ini dikenali sebagai tunggul sisa. Ini batu tunggul. Ini gambar yang sebenar. Gambar yang sebenar. Awak boleh tengok gambar yang sebenar ini. Batu tunggul. Yang ini batu tunggul. Yang ini tunggul sisa. Dikenali juga dengan batu sisa. Nama yang sama, batu sisa ataupun tunggul sisa. Benda yang sama. Ini gambar yang sebenar. Okey. Seterusnya kita tengok soalan. Kita tengok soalan SPM yang sebenar. Okey. Di sini diberi foto. Soalan 6 berdasarkan foto 1. Ini foto 1. Awak tengok betul-betul. Baca soalan. Baca arahan soalan. Dengan teliti sebelum awak jawab soalan. Okey. Ini bentuk muka bumi X dan ini bentuk muka bumi Y. Untuk menjawab soalan struktur ini, ianya sangat mudah. Sangat mudah. Pertama sekali awak kena tengok kata kerja di hadapan setiap soalan. Okey. Kalau kata kerjanya, namakan. Apakah? Cadangkan. Hurai. Bukan. Apa ni? Tuliskan. Huraikan. Okey. Kalau untuk namakan, apakah, cadangkan, ini tidak perlu kepada huraian. Seandainya kata kerja, huraikan, jelaskan, itu memerlukan awak menghuraikan apa yang isi yang utama yang awak telah tulis tadi. Okey. Awak boleh gabungkan. Jika kata kerjanya huraikan, jelaskan, awak boleh gabungkan terus antara isi dan huraian untuk mendapat markah penuh. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Namakan bentuk muka bumi X. Ini. Dan bentuk muka bumi Y. Maka namakan sahaja bentuk muka bumi X. Bentuk muka bumi X ini ialah gua. Sudah dapat 1 markah. Ataupun awak slash buat gua laut. 1 markah juga. Cuma janganlah awak slash, awak buat salah. 1 jawapan betul, 1 jawapan salah. Maka kosong markah. Okey, ingat tu. Okey, seterusnya Y. Apakah bentuk muka bumi Y? Bentuk muka bumi Y ini ialah gerbang laut. 1 markah. Maka sudah 2 markah awak dapat di sini. B. Apakah proses yang membentuk bentuk muka bumi X dan Y? Ini dia tanya apakah? Apakah proses? Okey. Jadi soalan ini senang sahaja. Jadi awak boleh tulis 1 markah sahaja. Hakisan dapat 1 markah. Lelasan sama, dapat 1 markah. Kikisan, semua yang berkaitan yang boleh diterima, maka pemeriksa akan bagi 1 markah. Kecuali kalau awak slash macam ni, awak buat satu benda yang salah awak masukkan. Mendapan contohnya. Maka kosong markah. Kalau awak tidak pasti, jangan slash. Kalau awak pasti, slash. Okey, boleh guna slash. C. Jika bentuk muka bumi Y, bentuk muka bumi Y ini ialah gerbang laut. Maknanya jika gerbang laut mengalami proses di B, proses di sini, proses hakisan lah, secara berterusan, apakah bentuk muka bumi yang akan terbentuk? Okey, maksudnya dia tanya di sini perubahan daripada gerbang laut. Gerbang laut, apakah yang akan terjadi kepada gerbang laut apabila gerbang laut ini mengalami proses hakisan?
Okey, jadi seperti mana yang awak sudah belajar tadi, dia akan menjadi yang pertama sekali batu tunggul. 1 markah. Dia juga boleh jadi tunggul sisa. Tambah 1 lagi markah. Sudah dapat 2 markah. Okey. Kalau awak tengok soalan struktur ini, dia bagi stimulus dan kemudian soalan akan berkembang berdasarkan stimulus. Soalan A berdasarkan stimulus, soalan B berdasarkan jawapan awak pada soalan A. Soalan C berdasarkan jawapan awak pada soalan B. Jadi sangat penting untuk soalan yang pertama itu awak kena betul. Maka biarlah awak jawab soalan yang pertama itu betul. Seandainya awak jawab salah, maka sambungan soalan yang seterusnya semuanya akan menjadi tidak tepat. Awak sudah tidak lagi menjawab dengan tepat. Ingat itu apa yang saya sampaikan itu. Okey, kita tengok soalan yang kedua akhir ialah D. Apakah kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan bentuk muka bumi di X dan di Y? Apakah? Ini satu soalan yang berbentuk kebat, di mana awak perlu berfikir di bentuk muka bumi X dan bentuk muka bumi Y tadi. Okey. Jadi awak kena fikirlah. Awak kena fikir. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, awak boleh berjalan di bawah gerbang laut menggunakan perahu. Ini tarikan. Maka awak boleh tulis sebagai tempat pelancongan. 1 markah. Pelancongan. Ataupun tempat rekreasi. Sukan laut. 1 lagi markah. Awak boleh sambung di bawah awak boleh sambung, awak boleh tulis sendiri. Perikanan. Menangkap ikan di laut. Boleh lagi sebagai tempat kalau batu tunggul itu terletak di pinggir pantai, boleh buat hotel, perhotelan. Dapat lagi 1 markah. Awak jangan bimbang, di skema yang sebenar terdapat berbelas-belas jawapan yang telah dicadangkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Awak listkan sahaja. Seandainya salah, tidak ada masalah. Seandainya betul, awak dapat markah. Itu kaedah dia. Okey, dan yang terakhir ialah cadangkan. Cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bentuk muka bumi X dan Y terpelihara. Ini kaedah menjaga alam sekitar. 3 markah, dia telah bagi 3 tempat untuk awak isi. Okey, maka awak boleh isilah. Mewartakan taman laut. Dapat 1 markah. Penguatkuasaan undang-undang. Tambah lagi 1 markah. Sudah 2 markah. Pendidikan alam sekitar. Sudah dapat markah penuh. 3 markah. Awak boleh tambah lagi. Penyelidikan dan pembangunan R&D. Okey. Jadi awak sudah mendapat markah penuh. Okey. Itu sahaja bagi untuk unit hakisan ombak bentuk muka bumi. Hakisan ombak unit 3 ini. Dan macam inilah. Seperti inilah soalan yang akan ditanya kepada calon SPM. CPCP. Kalau tidak keluar macam ini pun CPCP, saya rasa akan keluar seperti inilah. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk unit 3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.